Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada yang dihormati dan yang berbahagia Dr. Zarina binti Zulkifli dan seterusnya rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 1 dan hari ini kami akan membentangkan isu dan tajuk yang telah kami pilih dalam salah laku dan juga etika dalam pentadbiran awam, iaitu isu penyalahgunaan dadah dalam kaki tangan SPRM. Apabila kita bercakap tentang isu penyalahgunaan dadah ini, apabila kita menitik beratkan tentang definisi terminologi, penyalahgunaan itu dapat ditakdirkan mungkin uh, penyalahgunaan dalam pengedaran, pengambilan, penjualan dan juga pembelian dadah dan sebagainya lagi. Oleh itu, tak kenal maka tak cinta, jadi kita beralih pula untuk berkenalan dengan ahli kumpulan 1, iaitu yang pertama adalah Munirah Izzati binti Muhammad Abdullah, nombor matrik 268054, dan seterusnya adalah saya sendiri Muhammad Syukri bin Muhammad Basari 277921. Yang ketiga adalah Chan Kam Weng 281194, dan seterusnya adalah Sharifah Asma Syaza binti Syed Hussein 277468, dan yang terakhir sekali adalah Tiong Waiting 279108. Dan ini adalah kesemua ahli kumpulan kami yang akan meneruskan pembentangan pada sekarang ini. Jadi, saya akan menyerahkan pembentangan kepada saudari Munirah. Dipersilakan. Okey, penyalahgunaan dadah dianggap sebagai musuh nombor satu negara dan isu ini merupakan isu yang terbesar di Malaysia dan di negara-negara lain. Penyalahgunaan dadah ini tidak kira sama ada dalam golongan muda atau tua, kaya atau miskin serta lelaki atau wanita. Setiap golongan masyarakat boleh terlibat dengan penyalahgunaan dadah sekiranya mereka terpengaruh dengan rakan atau persekitaran sekeliling mereka. Penyalahgunaan dadah dikenali sebagai penyalahgunaan bahan di mana pengguna mengambil bahan tersebut dalam kuantiti yang banyak serta membahaya iaitu melebihi daripada sukatan dalam penggunaan perubatan. Pengguna yang kompulsif dan sentiasa berulang menggunakannya akan menyebabkan toleransi terhadap kesan ubat dan boleh mengakibatkan gejala penerikan atau ketagih apabila penggunaannya dikurangkan dan atau dihentikan. Isu penyalahgunaan dadah ini merupakan masalah yang rumit untuk diselesaikan dan ianya akan memberikan ancaman besar kepada individu, masyarakat dan negara. Di Malaysia, penagihan dadah, penyalahgunaan, penyeludupan dan pengedaran dadah menjadi satu isu yang besar yang berupaya memberikan ancaman kepada negara. Aktiviti penyeludupan dadah di sempadan negara terjadi hampir setiap hari secara sembunyi tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Semakin meningkatnya sindiket haram penyeludupan dadah di Malaysia menyebabkan semakin ramai masyarakat yang mula berjinak-jinak dengan pengambilan dadah. Penyalahgunaan dadah ini tidak hanya melibatkan individu yang tidak berpengaruh sahaja. Malah, golongan atasan seperti ahli politik, penjawat awam dan sebagainya juga tidak terkecuali. Penlibatan ahli politik dan penjawat awam dengan penyalahgunaan dadah jelas telah melanggar peraturan dan tata tertib pegawai awam. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Izhar Abu Talib, isu penjawat awam yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah kini menjadi semakin serius dan berdasarkan statistik tahun lepas, seramai 300 orang didapati positif selepas ujian air kencing dijalankan terhadap 27,900 kaki tangan awam. Isu ini telah menimbulkan keresahan ramai. Kes yang boleh dikaitkan dengan isu penjawat awam yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ialah melibatkan seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kerana terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah. Berdasarkan laporan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razaruddin Hussein, pegawai kanan SPRM tersebut yang turut dikaitkan dengan kehilangan barang kes yang berjumlah 25 juta telah ditahan di penjara Simpang Renggam Johor kerana menjalankan aktiviti pengedaran dadah dan dijatuhkan hukuman mengikut Akta Dadah Berbahaya ADB, langkah-langkah pencegahan khas LAPK. Menurut laporan, pegawai tersebut telah terlibat dalam pengedaran dadah sejak setahun yang lalu serta siasatan dilakukan dan mendapati suspek memiliki senjata api dan peluru serta polis turut menemui dadah jenis Araminate 5 yang disorokkan dalam pejabatnya di Ibu Pejabat SPRM. Berdasarkan latar belakang kes ini jelas menunjukkan bahawa pegawai kanan tersebut telah melanggar peraturan dan tata tertib pegawai awam.
Terima kasih diucapkan kepada saudari Munirah di atas penerangan tentang pengenalan juga latar belakang kes. Baiklah, sekarang kita akan menyentuh kepada kesan isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan kaki tangan SPRM terhadap masyarakat. Baiklah, seperti yang kita tahu, badan SPRM ini ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia adalah satu badan ataupun agensi yang sangat bertanggungjawab dalam untuk mengenal pasti etika dan salah laku sebagai contoh rasuah dan sebagainya lagi, dan tidak terkecuali dengan kes penyalahgunaan dadah dalam kalangan penjawat awam ini. Namun, apabila kita melihat dalam kes ini pegawai kanan mereka sendiri terlibat dalam kes ini, maka dia akan memberikan pelbagai impak kepada masyarakat khususnya. Baiklah, impak yang pertama ataupun kesan yang pertama adalah dapat memberikan pengaruh yang buruk kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, SPRM adalah satu agensi yang sangat dipercayai dan kita tahu ketulusannya bagaimana dalam kalangan masyarakat. Namun, apabila SPRM itu terlibat sendiri dengan kes salah laku penyalahgunaan dadah khususnya pegawai kanan yang terlibat, pasti akan menimbulkan satu persepsi di mana masyarakat akan berkata, oh, jika SPRM boleh lakukan, kenapa kami tidak? Terutamanya dalam kalangan golongan muda, dan hal ini sangat berbahaya kerana mampu mendatangkan pelbagai impak yang negatif dan juga mampu menambahkan jumlah salah laku penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, perkara ini patut dibendung dari segenap perisuk lah. Yang kedua adalah implikasi ataupun kesan buruk yang kedua adalah berhadapan dengan pelbagai ancaman jenayah dan juga keselamatan, di mana kita tahu dadah ini adalah antara penyumbang terbesar kepada kejadian berlakunya jenayah dan juga ancaman keselamatan terhadap masyarakat. Kita dapat lihat jika kita memetik akhbar sinar harian dan sebagainya lagi, kita dapat melihat bagaimana kes rompakan, kes rogol, dan juga yang paling menyayat hati adalah kes membunuh hanya berlaku kebanyakannya oleh akibat daripada penagih-penagih dadah yang cuba mendapatkan wang untuk membeli dadah-dadah tersebut, dan hal ini sangat mendukacitakan. Oleh itu kita dapat lihat bagaimana jika kaki tangan SPRM itu, kaki tangan kanan SPRM itu sendiri terlibat dalam kes salah laku penyalahgunaan dadah ini, pasti sangat sukar agensi lain untuk kenal pasti seseorang itu kerana pasti dia memiliki perlindungan dan sebagainya lagi. Oleh itu, dialah dikatakan akan menjadi sebagai tokan ataupun pengedar dadah, dan akhirnya masyarakatlah yang akan terlibat dengan dadah dan berlakulah rompakan, pembunuhan dalam kalangan masyarakat hanya kerana untuk penagih-penagih dadah yang kebanyakan mereka ini adalah penganggur dan juga yang merempat. Jadi mereka terpaksa untuk merompak dan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini terhadap keselamatan orang awam. Oleh itu, ini adalah implikasi yang kedua, dan seterusnya adalah implikasi yang ketiga adalah keharmonian masyarakat dalam kalangan rakyat Malaysia akan terjejas. Hal ini kerana kita dapat lihat bagaimana, saya tegaskan sekali lagi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM adalah satu badan yang bertanggungjawab di mana untuk menangkap ataupun mengesan salah laku yang berlaku dalam kalangan kaki tangan awam. Namun apabila dapat dalam kes ini adalah pegawai kanan mereka itu sendiri yang mengambil kesempatan dan melakukan kes pengedaran dan juga penyalahgunaan dadah ini, maka masyarakat pasti tidak akan berpuas hati kerana mereka adalah agensi yang sangat dipercayai. Maka kalau kita lihat apa akan terjadi, maka mungkin boleh terjadilah demonstrasi ataupun rusuhan jalanan yang sama mana perkara ini sangat membimbangkan kerana mungkin boleh berlaku sebarang kecelakaan dan juga kemalangan yang kita tidak ingini dan juga mampu melumpuhkan ekonomi dan juga politik masyarakat dan negara itu. Dan bayangkan kalau demonstrasi jalanan ini berlaku, maka telah tercemarlah sebuah negara Malaysia yang dinamakan sebagai negara demokrasi dan juga negara aman. Namun terjadinya demonstrasi hanya kerana kes isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan SPRM terhadap masyarakat ini. Jadi hal ini sangat membimbangkan jikalau kita tidak mengawal, dia seakan-akan menjadi barah yang bakal merebak ke seluruh tubuh negara kita. Jadi saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada pembentang berikutnya. Terima kasih. Baik, seterusnya saya akan meneruskan dengan kesan terhadap negara. Yang pertama, mempengaruhi modal insan negara. Dalam kesan ini akan berfokus kepada golongan muda ataupun belia. Seorang pegawai awam yang berpangkat pegawai kanan
juga terlibat dengan pengedaran dadah secara tidak langsung yang sesetengah golongan belia akan berasa isu ini biasa sahaja dan mungkin boleh ikut disebabkan tahap umur yang mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Golongan belia dilihat sebagai golongan yang berpotensi dan merupakan golongan berwaris dalam pemerintahan sesebuah negara. Maka fikiran dalam golongan ini dalam memutuskan arah sesebuah negara pada masa depan. Seterusnya adalah kerajaan melakukan kos yang tidak diperlukan. Isu pengedaran data ini kerajaan menanggung kos untuk menjalankan aktiviti penguatkuasaan, pencegahan serta pemulihan berbagai daerah. Menurut bekas Timbalan Menteri, kerajaan menanggungkan ringgit Malaysia 35 sehari bagi seorang penaga dadah dalam rawatan pemulihan. Kos tersebut sepatutnya boleh digunakan dalam pembangunan negara. Dengan ini kerajaan telah mengalami kerugian dan terpaksa menanggungkan kos ini untuk memulih rakyat yang tidak bertanggungjawab serta tidak serta. Seterusnya, menjejaskan imej negara. Isu seperti mana yang kita bincangkan akan menjejaskan imej negara dan menyebabkan negara dipandang rendah oleh negara lain. Dengan kejadian ini, negara akan mengalami kerugian yang besar kerana suka dapat berpeluang untuk bekerjasama dengan luar negara. Kerjasama antara negara lain bukan sahaja memanfaatkan ekonomi tetapi maupun dalam keselamatan negara. Dengan kerjasama yang baik, negara akan dilindungi satu sama lain semasa berlaku peperangan. Seterusnya adalah kesan buruk kepada sektor pelancongan negara. Pendapatan negara dalam sektor pelancongan dalam mencatatkan ringgit Malaysia 66.1 bilion pada Januari hingga September tahun 2019. Dengan data ini telah jelas bahawa pendapatan dalam sektor pelancongan adalah sangat penting dalam negara kita, dan dengan isu ini, dengan isu pengedaran data dan penyalahgunaan data ini akan menakutkan pelancong datang dan pelancong di negara kita. Lagipun penyalahgunaan data boleh menyebabkan berbagai penyakit. Pelancong akan takut dari segi aspek keselamatan. Jadi antaranya merupakan kesan yang dibawa dalam isu ini, dan jelasnya isu ini telah merupakan halangan dalam usaha kerajaan untuk nak membangunkan negara kita. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan meneruskan dengan cadangan yang bagi mengatasi masalah penyelenggaraan etika berkaitan isu penyalahgunaan data dalam kalangan kaki tangan SPRN adalah menubuhkan jawatan kuasa penindak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti dalam program membebaskan tempat kerja dari data. Tanggungjawab jawatan kuasa penindak ini adalah untuk mengenal pasti kaki tangan sebenar ke atas pekerjaan, memperkukuh pengendalian dan penyelesaian masalah data golongan kaki tangan SPRM, dan juga menghantar laporan kesihatan kepada kaki tangan pegawai untuk disematkan. Melalui jawatan penindak ini, orang ramai boleh membawa isu berkaitan penyalahgunaan data dan tidak boleh mengambil tindakan sewajarnya oleh SPRM selepas dilaporkan. Menubuh jawatan kuasa penindak boleh menghalang kaki tangan SPRM daripada meminta kes untuk disiasat kerana tekanan daripada pihak atasan atau orang yang berkuasa. Ini kerana jawatan kuasa penindak telah memain peranan memantau gerak kerja atau tindakan SPRM. Semua maklumat dan identiti pemberi maklumat akan sentiasa dirasa dan sulit serta tidak boleh ditenda kepada pihak ketiga walaupun sesama berbicara di mahkamah. Bukan itu sahaja, jawatan kuasa ini berhak untuk memberi cadangan dalam penggubalan undang-undang yang berkaitan penyalahgunaan data. Contohnya, kaki tangan sesiapa yang melanggar undang-undang dengan penyalahgunaan data demi kepentingan diri harus dikenakan dengan hukuman pengganda sebagai amaran. Malahan, pegawai sebegini akan dipecat jawatan dan dimasukkan ke dalam penjara. Mempertingkat program pendidikan dan kesedaran kaki tangan merupakan salah satu cadangan yang bagi mengatasi
masalah pelanggaran etika berkaitan isu penyalahgunaan data dalam kalangan kaki tangan SPRM. Kekurangan nilai moral dan jati diri merupakan salah satu faktor asas yang menyebabkan seseorang terlibat dalam penyalahgunaan data. Oleh itu, pihak kuasa haruslah sentiasa mengadakan kempen kesedaran ataupun kempen motivasi bagi meningkatkan kesedaran dan menanam minda yang sehat. Tambah pula, pendidikan agama dalam kalangan kaki tangan SPRM perlu dititik beratkan. Agama berperanan dalam asas membentuk nilai-nilai murni seseorang dengan membantu seseorang itu agar berkelakuan baik. Dengan ada agama dan ajaran yang diberi oleh Tuhan dalam diri, mereka akan selalu mematuhi prinsip agama dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pegangan ajaran Tuhan. Hal ini membantu kaki tangan SPRM ingin menjaga nama baik dan mara SPRM dengan tidak melakukan sesuatu tindakan yang boleh mencerdaskan mara mereka. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Asma Syazul binti Husin, nombor metrik 277468. Hari ini saya akan menyambungkan pembincangan ini yang bertajuk cadangan yang boleh atasi masalah pelanggaran etika berkaitan isu penyalahgunaan data dalam kalangan kaki tangan SPRM. Antara cadangan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini ialah peranan majikan dalam membantu pekerja yang bermasalah untuk mendapatkan rawatan pemulihan, nasihat dan konseling sebelum menghukum. Hal ini dikatakan demikian kerana peranan majikan dalam mengurangkan masalah pekerja sudah pasti memberikan kesan positif kepada pekerja mereka, yang seterusnya dapat dilihat dalam peningkatan produktiviti dan kestabilan organisasi, mewujudkan persekitaran yang menyokong dan sihat mental untuk pekerja. Ini amat penting kerana negara menghadapi pandemik COVID-19. Tambahan pula, majikan merupakan orang yang paling dekat dan rapat dengan pekerja. Oleh itu, majikan bertanggungjawab untuk mengenal pasti sekiranya terdapat di kalangan pekerja yang mengalami masalah kesihatan mental sebelum bertindak untuk menghukum mereka. Sebagai contohnya, sekiranya majikan melihat pekerjanya menghadapi masalah yang melampau, dengan segera harus membawa pekerja yang bermasalah berjumpa dengan pakar yang bersesuaian untuk mendapatkan rawatan dan konseling yang bersesuaian. Sekurang-kurangnya 3 kali dalam seminggu. Kesannya dapat membantu mereka agar tidak terpesong dengan pengambilan dadah, yang di mana sering dikatakan dadah merupakan jalan penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi. Akhir sekali, cadangan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini ialah dengan menjalinkan kerjasama dengan pihak agensi anti dadah kebangsaan AADK dengan melaksanakan program ujian air kencing kepada pekerja. Program ujian air kencing ini mestilah dijalankan dengan melibatkan kesemua pekerja agar dapat mengesan sekiranya terdapat pekerja yang terlibat dalam pengambilan dadah. Proses ujian air kencing ini telah berfungsi untuk menganalisis ujian dadah dalam air kencing yang memerlukan ujian saringan dengan menggunakan kaedah imunisasi untuk mengesan kehadiran dadah berbahaya dalam spesimen air kencing bagi ubatan-ubatan yang disenaraikan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1992 ADB dan yang disenaraikan di bawah Akta Racun 1952. Sekiranya keputusan yang dikeluarkan adalah positif, maka spesimen akan dikenakan ujian pengesahan menggunakan teknik kromatografi seperti kromatografi lapisan nipis TLC, spektrometri jisim kromatografi gas atau spektrometri jisim tandem. Dengan ini jelas membuktikan program ini memberikan manfaat dan kebaikan kepada majikan agar dapat mengambil langkah awal untuk memendung masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan pekerja, di samping dapat menjaga reputasi dan maruah syarikat tersebut. Sekian itu daripada saya, cadangan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan pekerja. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, SPRM berperanan penting dalam meningkatkan kecekapan, keberkesanan, kebebasan dan ketulusan operasi anti-rasuah Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapat seramai 804 orang pejabat awam ditahan selepas disyaki terbabit penyalahgunaan dadah. Hal ini telah membawa kesan buruk kepada masyarakat dan negara seperti mempengaruhi mutu insan negara. Oleh itu, bagi mengatasi masalah pelanggaran etika berkaitan isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan kaki tangan SPRM,
Kaki tangan SPRN harus selalu berintegriti dan terus dalam menjalankan tugas mereka. Pihak berkuasa juga perlu bekerjasama dengan masyarakat untuk menangani masalah penyalahgunaan data dalam kalangan kaki tangan SPRN. Dengan cara ini, ia akan membantu negara kita bergerak ke arah lebih bersih dan juga meningkatkan imej negara kita. Terima kasih.